Aku bukan aku, tapi aku hanya punya aku. Sharina Elisa, penulis yang berasal dari pantai timur ini, mula meminati dunia penulisan pada ketika usia belia 16 tahun dan berjaya menghasilkan naskah bercetak yang pertama pada usia 21 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Fatin Afika binti Abdul Razak, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud Mat Pekan Pahang. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan sebuah novel menarik yang berjudul Hanya Aku, hasil nukilan Sharina Elisa. Buku ini berharga RM24 bagi Semenanjung, manakala RM27 bagi Sabah dan Sarawak, dan boleh juga dapatkan dalam aplikasi Karya Seni. Buku ini diterbitkan pada 1 Februari 2019 oleh penulis Santuyu dan mempunyai 576 halaman bercetak serta mengandungi 101 bab. Nombor perolehan buku ini ialah 010473. Kebanyakan plot ceritanya tentang isu kekeluargaan. Laras bahasa yang digunakan juga sederhana dan mudah difahami. Novel Hanya Aku mengisahkan 3 orang kawan serumah yang mempunyai kisah hidup masing-masing, iaitu Iris, Sarah dan Mai. Iris perwatakan yang sederhana, anak bongsu daripada 3 beradik. Usianya baru setahun jagung menjangkau 12 tahun. Terlalu berat untuk menggalat segala beban pada bahunya sendirian. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Dalam kegairahan menerima slip keputusan peperiksaan UPSR, Iris berasa kecewa kerana tidak dapat memenuhi hajat seorang yang bergelar ibu. Namun, dia tetap reda dengan keputusan yang diperoleh. Jauh di sudut hatinya, Iris menangis sendiri kerana tidak dapat membuatkan ibunya gembira. Tidak disangka, Puan Umairah terjatuh di atas lantai secara tiba-tiba sambil mengerang kesakitan pada hari tersebut. Sekalipun tidak pernah terlintas di benak Iris bahawa dia akan kehilangan mamanya sepantas itu. Remuk dan hancur hati Iris. Tuhan saja yang maha mengetahui apabila dituduh abang sulungnya sendiri, J, yang mengatakan Iris penyebab kematian ibunya. Sebaliknya, Ijat merupakan angka kepada Iris tidak sekali-kali menyalahkan Iris kerana dia percaya dan yakin bahawa semua yang berlaku merupakan takdir dan ketentuan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tanah kubur masih merah. Iris tekad untuk terus mengorek langkah meneruskan sisa-sisa hidupnya. Namun, percaturan Yang Maha Esa terus menguji hati Iris. Sekali lagi, Iris bahkan hilang tempat bergantung. Angah yang sentiasa menyokongnya pergi meninggalkannya. Sudah jatuh ditimpa tangga. Semakin hari semakin kusut hidupnya. Tidak tertanggung oleh Iris segala kepahitan hidupnya dalam usia sedemikian. Akhirnya Iris menjalani kehidupan sebagai Liz, seorang gadis tomboy yang menguasai perwatakan hidupnya. Mai, seorang yang sentiasa menjaga penampilannya namun masih keliru dengan identitinya sendiri. Dia merasakan bahawa dirinya gemuk tetapi realitinya tidak. Mai menghidap anoreksia nervosa, serit dan perlakuan seorang lelaki malah menjadi satu titik hitam dalam dirinya. Nama yang sentiasa menghantui dirinya malah terus terpadam dalam kamus hatinya. Siapa lagi kalau bukan Faiz, bekas suaminya? Mai dan Faiz berpisah kerana akibat campur tangan ibu mertua yang tidak dapat menerima Mai dan penampilan Mai yang lampau. Akan tetapi, Faiz berubah hati apabila penampilan Mai sekarang yang kurus dan bergaya. Sarah, seorang janda yang tidak mempunyai anak. Sarah berpisah dengan suaminya kerana bekas suaminya tidak suka melihat Sarah bekerja menyebar roti canai. Disebabkan kejadian tersebut, Sarah sudah serik untuk jatuh cinta. Pendek kata, hidup ini penuh dengan cabaran dan dugaan. Cabaran yang dilalui oleh Iris, Mai dan Sarah memberi kesan yang mendalam dalam diri masing-masing. Pada pandangan saya, jalan cerita dalam novel ini sangat menarik dan syarat dengan motivasi. Pengajaran pertama yang boleh kita ambil daripada novel ini ialah ketabahan seorang wanita menumpuhi segala rintangan dalam kehidupan. Selain itu, kita haruslah reda dengan segala ujian dan ketentuan Allah, sentiasa bersangka baik dan memaafkan orang lain. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi,
Bukan lebah sebarang lebah. Lebah bersarang di rumpun buluh. Bukan sembah sebarang sembah. Sembah menyusun jari 10. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.